What's up? Selamat datang ke Tech Dip. Hari ini kita nak bincang cara untuk memilih telefon pada tahun 2020. Jadi telefon apa nak pilih? Sebab banyak telefon sekarang ni, banyak telefon yang keluar. Jadi kita nak pilih, anda ada bajet dan anda nak beli telefon. Jadi telefon apa yang anda nak kena pilih? Macam mana nak pilih telefon? Sebab banyak orang tanya saya, macam mana saya nak pilih telefon? Saya nak beli telefon apa? Okey, nombor satu yang kita kena tengok ialah bajet anda. Based on bajet anda, kalau anda ada lebih banyak duit, dan anda akan boleh beli telefon yang lebih canggih. Itu je. Jadi kalau telefon tu murah, maknanya dia tak canggih. Telefon flagship ni adalah telefon yang paling mahal yang anda boleh beli. Selalunya kalau Android dia dalam 2000 lebih, kalau iPhone dia boleh mencecah 5000. Android pun ada juga 5000. Kalau flagship ni maknanya kamera dia terbaik, screen dia terbaik, performance dia terbaik, prosesor yang digunakan adalah prosesor yang paling laju. Jadi tengok bajet. Ada beberapa segmen telefon iaitu flagship, flagship yang paling power, and then kita ada mid range yang tengah-tengah, and then kita ada low class yang paling rendah. Kalau telefon yang paling murah tu, biasanya telefon paling murah ni dia punya storage, dia punya RAM rendah, dia punya prosesor pun teruk. Jadi kalau anda menggunakan telefon tu sebagai just nak WhatsApp, just nak Facebook, then okay. Kamera dia juga teruk. Kalau mid range dia upgrade sikit lah. Usually mid range ni boleh guna biasa, cuma kamera dia tak sebagus kamera yang sekarang, dan juga biasanya mid range ni dia guna mid range processor. Jadi mid range processor ni maknanya kalau nak main game yang advance, yang canggih-canggih, tak boleh. Pertama sekali kita tengok bajet. So nak beli flagship ke, nak beli mid range ke, nak beli lower tier phone. Okay. Lepas tu kita tengok anda nak guna iPhone atau anda nak guna Android. Macam mana nak pilih, iPhone ke Android? Itu terpulang pada anda. Tapi kalau anda biasa menggunakan sistem iPhone ni dia sistem tertutup yang dia link sekali dengan komputer Apple, barang-barang Apple lain, iPad. Jadi kebanyakan orang yang membeli iPhone, dia ada juga barang-barang Apple lain macam iPad atau komputer. Jadi setakat nak beli iPhone dan guna je iPhone saja, sama je dengan awak beli Android. Zaman sekarang ni tak ada beza, performance pun tak ada beza. If you're paying about the same price, then performance pun tak ada beza, lebih kurang je. Cuma iPhone ni dia punya sistem tu iOS, dia link dengan macOS, dia link dengan barang-barang Apple lain, dia link dengan Apple Watch. Jadi kalau anda guna sistem Apple, dan mungkin anda nak beli iPhone. Dan kalau anda nak beli Android ni dia ada banyak pilihan. Jadi setiap manufacturer dia tak menggunakan Android yang sama. Android ni adalah macam Windows lah. Tapi sebelum dia ambil Android ni untuk masukkan ke dalam telefon, dia kena tukar sistem Android tu untuk boleh masuk dalam telefon dia. Jadi kalau macam Samsung dia ada One UI, kalau macam Oppo dia ada Fun OS. So setiap manufacturer dia akan ada version Android dia yang ada feature-feature yang spesifik untuk telefon dia, untuk membuatkan menarik. Tetapi again, Android or iOS, it's personal preference. Kalau anda menggunakan Apple products, then anda lebih sesuai membeli iPhone. Dan kalau anda menggunakan komputer biasa, then better beli Android ataupun apa-apa je, tak kisah. Lepas tu kita tengok specs. Okay, macam kita cakap tadi, specs dia ada flagship, ada mid range, ada lower tier. Jadi telefon yang murah ni biasanya dia
less than 1000, less than RM1000. Okay, itu lower tier. Jadi spek dia pun cukup je lah untuk WhatsApp, untuk orang tua, untuk bayi boleh lah. Lepas tu mid range, ni harga dia biasanya 1200 hingga 1800. Mid range ni usually kalau Android dia pakai Snapdragon atau MediaTek processor yang rendah. Dia tak pakai processor sama dengan flagship. Jadi kalau anda beli mid range phone, dia usually kamera dia tak sebegitu cantik, apa lagi, dia punya performance tak begitu bagus. Okay, and then kalau anda beli flagship ni biasanya harga dia dalam 2400 hingga 3200. Kalau untuk Android, kalau untuk iPhone 3000 hinggalah ke seterusnya. Jadi itulah, tengok spek, tengok kegunaan anda. Adakah anda nak guna untuk ambil gambar? Kalau anda nak guna untuk ambil gambar, dan anda kena beli flagship, sebab itulah kamera yang terbaik. Kalau anda nak tak kisah sangat, anda nak pakai untuk social media je, dan mid range pun dah cukup bagus, dan kamera mid range zaman sekarang pun dah cukup bagus untuk anda guna. Dan kalau anda betul-betul tak ada duit, anda kerja cleaner ke apa, anda boleh beli telefon yang paling murah, lower tier. Telefon 100 pun ada, boleh guna. Okey, lepas tu okey, itu sajalah. Basically ada dua telefon, Android atau iPhone. Pilih yang mana? Pilih antara highest range, lower range atau mid range, bergantung kepada penggunaan anda. Dan kalau anda nak beli telefon untuk tahun sekarang ni 2020, zaman pun dah berubah, make sure anda tengok kepada kontrak. Jangan beli phone, tengok phone mahal-mahal pun, sebab tu phone sekarang dia 5000, 6000, 4000 pun ada, sebab dia ada kontrak. Jadi make sure kalau anda nak beli phone ni, make sure anda tengok kepada kontrak, sebab mungkin berbaloi anda ambil kontrak telefon dengan Maxis, Celcom, Digi, U-Mobile atau apa-apa saja service provider yang ada. Because zaman sekarang orang dah tak beli dah telefon, tak ada kumpul 4000 beli telefon, tak ada. Just take your contract. Okay, so macam mana nak pilih kontrak, nanti kita ada video seterusnya untuk memberitahu anda macam mana nak pilih kontrak yang betul supaya anda tidak rugi. This is Tech Dip. Kalau anda suka dengan video ini, hit the like button, and if you like this video and love this video, hit subscribe, and make sure subscribe kepada Tech Dip, support kami, dan kami akan sentiasa membantu anda memilih benda yang betul untuk gadget-gadget anda pada tahun 2020 ini. Terima kasih sekali lagi.